Okey, bersama saya pada hari ini adalah 7 orang veteran tentera yang bersama saya bertempur di peristiwa Kampung Titi, Kuala Kelawang pada 26 Januari 1983. Jadi peristiwa ni banyak komen-komen terhadap saya, menyatakan saya tidak bertembak, saya tak ada masuk dalam pertempuran tersebut. Hari ini saya nak buktikan. Insiden bertempur dengan komunis dan melihat rakas perjuangan gugur di tangan peganas dalam operasi khas di Jelebu, Negeri Sembilan pada 1983 masih segar dalam ingatan Major Jeneral Besara Datuk Claire Mohamed Noor. Datuk Claire yang berusia 63 tahun berkata, pada hujung 1981, pihaknya menerima maklumat daripada cawangan khas Special Branch Polis Diraja Malaysia. Terdapat 4 peganas komunis akan hadir di kawasan Ladang Getah di Titi, Kuala Kelawang, Jelebu sebelum Tahun Baru Cina pada Februari 1982. Katanya, tujuan kehadiran peganas komunis ke kawasan berkenaan adalah untuk berjumpa dengan penyokong dan mengutip bantuan kewangan. Malah boleh dikatakan 95% penduduk di kawasan Ladang Getah terbabit ketika itu adalah tali barut komunis. Ketika itu, saya yang ditugaskan sebagai ketua teruk pasukan khas perisikan tempur PKPT membuat tinjauan dan penilaian di kawasan ladang berhampiran untuk membuat persediaan melawan kumpulan peganas komunis. Setelah mendapat maklumat pengesahan daripada Special Branch Polis Diraja Malaysia, saya bersama 11 anggota terlatih PKPT berkumpul di Kem Rasah sehari sebelum operasi khas bermula. Pada jam 10 malam hari yang sama, kami mula bergerak ke kawasan yang sudah dikenal pasti dengan menaiki van yang disediakan oleh Polis Diraja Malaysia. Selepas tiba di lokasi berhampiran, kami meneruskan perjalanan ke tempat rehat peganas komunis dengan berjalan. Pada jam 4 pagi, mereka menghampiri kedudukan musuh dan beliau sudah mengatur gerakan anggotanya di 2 kedudukan sebagai penyekat, sebagaimana yang dirancang oleh beliau. Kemudian, saya bersama 2 anggota yang membawa set komunikasi radio merangkak menghampiri tempat tidur musuh. Namun kehadiran saya dikesan peganas selepas mereka terdengar bunyi ranting kayu patah. Mereka terus bertanya, sudah makan? Iaitu kod rahsia pihak komunis. Namun saya mendiamkan diri dan tidak menjawab, katanya. Datuk Claire berkata, sekitar jam 5 pagi, beliau dan 2 anggotanya mula berbalas tembakan dengan komunis. Selepas salah seorang daripada peganas mula merapati kedudukan mereka bagi menyiasat bunyi yang didengar. Kasut getah berwarna putih yang dipakai seorang daripada anggota saya menarik minat peganas untuk lebih rapat. Tembakan pertama dilepaskan anggota tadi, diikuti saya dan seorang lagi anggota yang turut bersama. Peganas lari dan berbalas tembak pula dengan kumpulan penyekat di 2 lokasi berhampiran. Hampir beberapa minit berbalas tembakan dengan komunis, kami berkumpul di satu tempat sementara menunggu hari cerah. Keesokannya, operasi tidak diteruskan kerana kami mendapat maklumat peganas komunis memasang jerangkap samar. Katanya lagi, selepas hari mula cerah, beliau membuat pemeriksaan dan mendapati 2 peganas mati ditembak, manakala 2 lagi dapat melarikan diri. Bagaimanapun, saya terkilan kerana salah seorang anggota kami, Last Corporal Simon Tarikat, yang bertindak sebagai anggota penyekat, gugur ditembak peganas. Sukar hendak digambarkan apabila melihat tubuh arwah sudah kaku. Saya periksa badannya dan tiada kesan kecederaan, kecuali pada pipi dan dagu, sehingga menembusi kepala. Saya teringat kata-kata arwah sebelum itu, yang pernah memberitahu ingin memakai baju Melayu berwarna putih. Selain mahu menghantar cincin kepada tunangnya, itulah kata-kata terakhir arwah kepada saya. Baru-baru ini,
Major Jeneral Besara Datuk Claire Muhammad Noor mengetengahkan isu pencen anggota tentera dan mengejutkan semua ahli Dewan Parlimen, dan beliau menceritakan dia pernah bertempur dengan komunis. Mari kita saksikan video ini. Saya Major Jeneral Datuk Haji Claire Bersara. Saya Bersara, saya ni merupakan seorang veteran. Dah dekat 5 tahun dah saya jadi veteran Angkatan Tentera. Jadi saya nak gambarkan di sini, saya dah 40 tahun bersama Angkatan Tentera. Jadi saya tahu denyut nadi anggota Angkatan Tentera. Kalau kita tengok, salah satu daripada prinsip salah satu prinsip of war adalah moral. Jadi tadi kita bercerita macam-macam, kita bercerita. Saya dah dengar cerita ni dah lama dah. Dah lama dah saya dengar. Especially 10 ke 11 tahun yang terakhir servis saya, macam-macam saya dengar dah cerita. Jadi saya nak merayulah kepada YB Menteri yang saya kenal dah lama sangat, saya kenal dah kawan baik ni. Jadi saya nak merayulah. Ni saya nak cerita, saya tak nak cerita lain. Beli-beli barang ni saya dah tahu dah semua dah. Saya nak cerita sekarang ni yang dinanti-nantikan. Sekarang ni pun dah orang duk tengok ni. Seluruh Malaysia duk tengok ni. Diam. Diam. Ketere. Kamu ni, kamu benci askar ya? Kamu benci askar? Kau hajarlah dia ni. Yang Berhormat Ketere, straight to the point, ringkaskan soalan, masa tak I know. Ya. Okay. Diamlah. Kau hajar betul kau ni ya? Ketere, kalau tak mau tanya, saya suruh Menteri teruskan. Jadi sekarang ni, veteran tentera ni saya merasa saya pernah bertempur dengan komunis. One of my soldier died. Aku pikul mayat dia. 2 komunis teroris mati. What happened to dia punya pelaksanaan pension? Mereka ni kebanyakannya sekarang ni dah umur 70 tahun ke atas. Kebanyakanlah yang servis masa darurat dahulu. Jadi mereka ni nanti saya tahu bajetnya besar. Besar tak besar pun kita kena settle juga benda ni YB Menteri. Tolonglah saya. Sekejap YB Menteri, saya tak habis lagi. Ini Tolonglah. bukan masa untuk berbahas. Sabar, I know. Sila duduk. Saya mau Menteri teruskan. Saya tidak benarkan Ketere untuk teruskan. Sila Ketere, sila duduk. Menteri teruskan. Jadi saya nak benda ni diselesaikan juga. Kita jangan fikir dengan orang luar, orang apa. Kita askar. Dah. You tolonglah saya yang ni. InsyaAllah. Please. Tuan Yang Bertua, Hajar. berkenaan dengan apa disebut oleh sahabat saya, Major Jeneral Bersara Datuk Claire daripada Ketere, isu veteran ini, Datuk Pertua, memang merupakan isu yang penting, ya. Dan kementerian, saya sendiri telah pun minta Timbalan Menteri untuk memfokuskan isu ini dan kita meneroka agar isu berkenaan dengan penyelarasan pension ataupun apa jua kita nak panggil dapat kita berikan, orang kata, suatu cara untuk kita membawa ke kerajaan pusat agar sekurang-kurangnya, tak banyak pun sikit lah kita bagi kan, kita tak ada banyak pun sikit, betul-betul ya. Saya semalam bercakap, saya katakan saya tak nak bagi janji kosong, susah saya katakan kerana lain-lain. Tapi seperti mana kita tahu, khidmat akan tentera ni, Tuan Dan Ketua, kita tak boleh nak samakan dengan perkhidmatan awam yang lain, ya. Mereka tak pernah claim overtime, mereka kerja tak kira masa, duduk dalam hutan 2-3 bulan duduk sepadan. Tempoh hari saya pergi ke pulau-pulau, 15 Regimen Askar Melayu Diraja, 3 bulan duduk situ, tidak bersama anak isteri. Jadi adalah tidak adil jika banyak orang di luar ataupun orang yang tak pernah turun, duduk dalam pejabat bawah dingin, nak membandingkan bahawa takkan
veteran askar saja akan dapat penjelasan. Kami pun tak juga. Itu bukan satu perkara yang betul. Tetapi sahabat saya, betul-betul, kami sedang mencari formula. Kami sedang meneliti. Ya? Sebab kita tak mau pakai hantar saja lepas tu ditolak. Kita tak mau. Sebab kita ni bukan kerja main-main. Kerja kita serius, kita nak melihat supaya isu ini dapat diselesaikan. Tak banyak sikit pun tak apalah, ya. Akan dapat. Tetapi kita bermula dengan cara lain juga. Kita tak mau menantikan benda ni selesai pun. Kita telah pun dan akan rasanya lulus mencadangkan supaya penambahan jumlah bilangan bantuan sara hidup kepada veteran ini, baik berpension tak berpension, daripada 9,000 orang penerima bantuan RM300 sebulan ini akan kita tambah lagi bilangannya kepada 15,000. Tapi ini kebanyakannya adalah mereka yang berumur 80 tahun ke atas dulu, ya, untuk kita, dan juga mereka yang layak lah, Tuan Ketua. Ya. Jadi ini yang kita sedang lakukan. Sekian, terima kasih.